Saya daripada kecil lah sampailah sekarang ni di bawah didikan almarhum ayahanda, rasa benarnya kita berada di bumi jihad pilihan raya. Tak kira lah pilihan raya besar ataupun kecil. Terasa besarnya keberkatan berada masanya dan tempatnya. Perjuangan. Seperti yang ayahanda Datuk Dr. Mahfuz sebut saat inilah. Saya masih ingat lagi, orang pun sebut sama pada almarhum ayah. Dia kata, Tok Guru ni, orang yang kata ni bukan orang kampung. Profesor, doktor. Dia kata, kalaulah Tok Guru ni Aziz ni, dia tak main politik, dia akan lebih hebat lagi dalam dunia ilmu. Siapa yang kata ni, saya masih ingat, orang yang kata tu orang yang bergelar profesor universiti. Bagi dia rugi Tok Guru ni Aziz ni main politik. Kenapa? Kerana ilmu dia tinggalkan, baca kitab dan sebagainya. Itulah tuan-puan semua gambaran satu masa dahulu. Ketika PAS masuk pilihan raya dan tak ada siapa yang nak undi PAS. Undi pun tak banyak. Akhir sekali bertanding 8 kali, 7 kali, kalah 1 kali menang. 7-1 macam Liverpool lawan MU. Ni tuan-tuan semua, itu cerita dulu. Hari ini berbeza. Adakah hari ini berbeza sebab PAS, saya cakap mengenai PAS dulu, kemudian kita masuk Perikatan Nasional. Adakah PAS dulu tak sama dengan PAS sekarang? PAS sekarang dipilih, PAS dulu tidak dipilih. Apa dia tidak? Tuan-tuan semua. Tidak dipilih dulu kerana orang tak jelas perjuangan PAS. Dia tak nampak hala tuju. Mikrofon pada masa itu tak kuat. Murah kan? Hari ini kita bercakap sikit pun suruh Malaysia dengar. Ini ada video kamera kan? Saya bercakap perlahan pun orang dah dengar. Dulu terpaksa pikul. Kemudian orang tutup jendela, tak nak dengar, lari. Cerita-cerita dulu tuan-tuan semua. Akhir sekali orang tak faham perjuangan PAS. Sedangkan kalau kita belik, saya sebagai nak kata muda, dah tak muda dah sekarang 50 lebih. Kalau kita dengar cerita lama, baca sejarah-sejarah, kita akan dapati pimpinan pejuang PAS dulu jauh lebih hebat daripada hari ini. Kentalnya mereka, istiqamahnya mereka berjuang. Tapi rakyat, orang ramai pada masa itu, Allah Ta'ala tak bagi peluang untuk mendengar dengan jelas. Akhir sekali bila masuk pilihan raya, tak menang. Nampak semua, adakah tak menang itu tak benar? Jawab dia tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia seorang-seorang dia di Mekah. Dia tengok masyarakat Mekah, ahli keluarga dia rasa tak betul. Dia nak berkongsi, dia tak tahu nak berkongsi dengan siapa. Ada seorang dua kawan-kawan isteri dia. Akhir sekali, cara terbaik untuk dia, orang anak muda panggil sekarang healing. Dia pergi ke Gua Hira. Kita pergi tepi pantai, masuk hutan, tempat rekreasi. Nabi SAW dia masuk gua untuk dia redakan selalu rasa tak selesa tubuh dia. Sehinggalah Allah Ta'ala buka dia dengan ilmu wahyu. Dia jadi Ar-Rasul SAW. Maka dia keluar. Bila dia keluar dengan sesuatu yang paling benar untuk manusia di dunia, dia bawa sesuatu yang paling benar. Dia bawa kalamullah. Di bumi ni tuan-puan semua, semuanya makhluk. Semua, saya makhluk, tuan-puan semua, mikrofon ni makhluk, semua makhluk. Satu je yang tidak makhluk. Kalamullah yang ada di depan kita. Kata-kata Allah. Allah Ta'ala ni mutakallim. Kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala dengan rahmat dia untuk melafazkan kata-kata Allah. Itulah satu-satunya yang ada di dunia ni yang bukan makhluk. Ulama kita bahas. Dan Allah Ta'ala bagi pahala. Bukan pahala yang biasa-biasa tuan-puan semua. Kita sebut bis. Bis kita dapat. Kalau kita niatkan itu adalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah dapat 20 pahala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala amat suka hamba dia melafazkan kata-katanya. Yang dia turunkan melalui Jibril AS kepada Rasulullah SAW. Untuk kita baca, Nabi baca pada kita. Seterusnya, Allah Ta'ala minta kita memahami isi Al-Quran.
Inilah yang Nabi kita bawa. Tapi pada hari pertama, tahun pertama, 10 tahun Nabi berjuang di kota Mekah. Sehinggalah 13 tahun sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Kalau Nabi masuk pilihan raya memang hilang deposit. Bukan 8-0 lah, 13-0. Kalau tiap-tiap tahun pilihan raya. Kenapa orang Mekah tolak? Adakah orang Mekah tolak Nabi tak benar? Al-Quran tak benar? Jawapan dia tidak. Tapi kenapa? Kerana orang Mekah masa itu tidak diberi hidayat oleh Allah Ta'ala untuk mendengar kejelasan wahyu Allah Ta'ala. Sehinggalah bila Allah Ta'ala mahu, maka tidak semena-mena orang luar yang mendengar. Nabi berhijrah di Madinah. Pada hari pertama Nabi menjejak kaki di Madinah, orang tak pandang dah kepada pemimpin yang hendak dilantik sebagai pemimpin pada masa itu. Dalam riwayat sebut Abdullah bin Ubay, terkenal semua ya, ketua munafik lah. Abdullah bin Ubay ni pada masa Nabi sampai, anak buah dia ni duk ikat apa? Manik. Duk ikat manik. Nak buat mahkota, nak tabarkan dia jadi pemimpin. Nak jadi apa kita panggil Perdana Menteri Kota Madinah. Menteri besar ke Perdana Menteri Kota Madinah. Orang tak berpaling lagi pada dia. Kenapa? Kerana yang datang tu adalah orang daripada langit. Utusan Allah daripada langit. Abdullah bin Ubay ni lantikkan sama-sama sendiri. Maka pada hari pertama lah Nabi jadi ketua negara. Dan di situ Nabi memperoleh kekuatan. Selepas 13 tahun. Lepas semua begitulah parti PAS. Saya tak kata PAS ni sama dengan, nak sebut dia arus jalan perjuangan Islam. Tidak pelik bahawa Islam ni bermula dengan dalam keadaan dagang orang tak kenal. Tapi lama-lama Allah Ta'ala tak akan biarkan. Islam ni agama dia. Apabila dia tengok manusia hamba dia ni istiqamah, yakin dengan perjuangan, terus berjuang daripada bapa pada anak, anak pada cucu, maka sampai masa Allah Ta'ala bagi petunjuk. Tuan-tuan semua. Menang, parti PAS ni menang satu-satu. Dan Allah Ta'ala bagi mengikut kehendak Tuhan. Dia tak bagi negeri kaya macam Johor. Dia tak bagi PAS menang di Johor dulu. Dia bagi negeri hak paling miskin. Orang tak heran pun tahun 90 PAS menang di Kelantan. Alah Kelantan. Bagilah kat PAS. Kita nak tabir Kelantan pun letih je. Kenapa? Miskin. Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan semua rupa-rupanya ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Dalam kehidupan ini tuan-tuan semua. Orang kaya, bila jadi susah, belum tentu dia boleh hidup. Tapi orang miskin, kalau dia berjaya hidup dalam miskin dia akan lebih mudah untuk hidup masa zaman dia kaya. Masa zaman dia senang. Begitulah. Hari ini, dulu orang kata PAS ni layak ke tak layak nak mengentah. Pandai ke tak pandai PAS nak mengentah negeri ni. Hak Malaysia tak usah kira lah negeri ni. Orang duk petikai tu dulu. 30 tahun lepas, 40 tahun lepas. Tapi hari ini tuan-tuan semua masuk pilihan raya PRK, PRN di Kedah pun ni, 6 negeri pun ni. Orang tak cakap dah PAS ni layak ke tak layak. Orang bercakap siapa lebih layak. Siapa lebih layak. PN ataupun PS. Hilang dah, orang tak fikir dah PAS tak layak. Sebab apa? Kamu nak kata PAS tak layak macam mana? PAS ni dah berpuluh tahun memerintah negeri. Dan dah memerintah dah Malaysia. Dah ada bukti di depan. Kejayaan. Tinggal lagi siapa lebih layak. Dan di depan kita dalam politik Malaysia tuan-tuan semua dah merintah. Parti muda yang baru tumbuh pun dah merintah dah. Apa Syed Saddiq, orang Johor kan? Anak muda Johor yang hebatlah, bagus. Semua dah parti dah merintah. Maknanya kita sekarang, rakyat sekarang adalah masa untuk rakyat menilai. Menilai depan mata siapa yang telah ada bukti layak. Ada keupayaan. Ada kemampuan untuk memerintah di zaman, di sebuah negara yang penuh dengan cabaran. Hari ini, macam-macam cabaran.